Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita masih lagi bersama-sama untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan sahaja dari segi fizikal, tapi juga dari segi minda anda. Dan sekarang, apa yang kita nak mengenali adalah mengenali keperluan psikologi sukan untuk sukan-sukan spesifik. Dan untuk hari ini, kita akan belajar lebih banyak tentang sukan tempur. Biasa kan kita dengar pasal sukan tempur kan? So hari ini saya akan bercerita dan berkongsikan pengalaman saya tentang sukan karate. Tapi sebelum tu, kita ada tetamu kita pada hari ini. Dan saya dengan sangat bangganya menjemput tetamu kita pada hari ini, iaitu Lim Jin Xuan. Kita tanya pengalaman saya dalam sukan karate ini, daripada awal saya bertugas di Institut Sukan Negara ni, saya telah diberi tugasan untuk bersama-sama dengan pasukan karate ini. Dan kalau anda tahu, pasukan karate kita adalah antara pasukan yang di mana menyumbangkan banyak pingat. Banyak pingat di sukan C, di sukan Asia, dan kita ada atlet-atlet yang sangat berkaliber sebenarnya. Dan atlet kita bukan saja daripada kumite dan ada juga daripada atlet kata. Tapi hari ini saya akan lebih bercerita tentang kumite. So, sukan kumite ni adalah, kalau kita tahu, karate ni adalah satu sukan yang sangat berdisiplin. Mereka memerlukan disiplin yang sangat tinggi, komitmen yang sangat tinggi dan sebagainya. Alright, okay? So, kalau kita tengok daripada segi perlawanan diorang pula, diorang berlawan dalam setiap pusingan 3 minit. Okay? Sebab sukan tempur ni dia agak berbeza sikit, dia tak main dalam jangka masa yang lama, betul tak? Kalau adik-adik yang main sukan karate ni dia tahu. Selalunya diorang akan training dengan sangat tinggi. Intensity dia sangat tinggi. Kena lari dalam track, kena buat endurance yang sangat tinggi hanya untuk 3 minit itu saja. Nampak tak? 3 minit tu menentukan segala-galanya. Betul tak, Jin? Tapi 3 minit dah sudah sangat penat. Betul, betul. Kita percaya 3 minit tu cukup penat. Kalau siapa kata tak penat, pergi cuba karate. Baru tahu penat tak penat. Actually Kak, yang last 1 minute ialah yang cabaran untuk mental mereka. Okey, betul, betul. Sebab last 1 minit tu bila kita mungkin mungkin kita tengah lead ataupun mungkin kita tengah tak lead. So itu yang pergolakan psikologi yang akan berlaku dengan sangat tinggi masa tu. So ini yang kita nak sharekan sikitlah pada hari ini kan. Based daripada experience kita sebenarnya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. So sebenarnya kalau kita tengok dalam karate ni sebenarnya dia ada dua yang paling penting adalah dengan cara tumbukan kita dan cara sepakkan kita. Ini adalah dua perkara yang sangat penting. So saya rasa saya tak perlu terangkan banyak sangat tentang macam mana skill-skill tu sebenarnya. Sebab yang tu saya pasti adik-adik dah tahu macam mana nak buat skill-skill tu kan. So yang penting adalah kaki dan tangan kita. Itu yang sangat penting. Dan kita punya vision untuk tengok itu sebenarnya. So kalau kita tengok lagi kan, dalam kumite ni cara permarkahan dia itu yang sangat best sebenarnya. Kalau saya boleh tengok kat sini maaf saya nak tengok phone sebab kalau tidak saya tak tahu bahasa dia. Okey, alright. Kalau kita kata untuk kumite punya ni kan, dia ada 3 jenis point yang kita boleh bagi. Yang pertama adalah yuko. Kita bagi 1 point di mana anda sampai ke muka. Okey? Ke muka. Judan Kori dia kata. So dia sampai ke muka, kalau anda boleh sampaikan dekat muka dan action anda betul. Maksudnya daripada teknik anda tu betul sampai kat muka, Empire nampak, dia kata okey, betul. You akan dapat 1 point. Contohnya. Alright, okey. Dan kita ada Chudansuki. Chudansuki maksudnya kita sampai ke perut. Kita buat tumbukan di perut. Pun kita akan dapat 1 markah. Okey? Bila kita dah dapat 1 markah ni, maksudnya kita mendahului dengan opponent lain lah. Itulah cara pemarkahan. Lagi banyak markah kita, maksudnya kita lah pemenang. Betul Yang kedua adalah Waza-ari. Waza-ari adalah di mana kita dapat 2 point. Di mana kita membuat kick. Kita naikkan kaki kita dan kita tendang di bahagian perut.
Okey, jangan sampai ke kepala sangat pula kan. Itu pun adalah kesilapan, kesalahan ya. Yang ketiga adalah ippon, di mana kita dapat 3 markah. Okey, 3 markah di mana kita buat, kita sepak dan kita sampaikan kaki kita dekat atas dahi kita ni. Dahi ke? So hanya dahi saja. Dahi saja yang akan kena. So tempat yang lain tak boleh. Tempat lain kalau kena pun mungkin dia akan berdasarkan kepada umpire itu sebenarnya. Alright, okey. Dan kita ada lagi satu untuk yang kita kata ippon untuk dapat 3 markah adalah bila opponent kita jatuh dan kita buat macam ni. Haya, kita tumbuk di bawah. So ini adalah cara-cara di mana untuk kita dapatkan point. Okey. So ini sangat penting kita nak kena tahu. Di mana kita dalam keadaan tergesa-gesa kita mungkin lupa point berapa banyak yang kita kena dapat. Betul tak? Alright, okey. Saya rasa adik-adik yang belajar karate ataupun main karate ni memang tahu pasal benda ni lah. And for your information, kalau macam untuk point kan, untuk karate dia satu sukan yang sangat istimewa. So dia bukan untuk macam fight. Betul. Dia presentation untuk skill. So dia macam you nak presentkan skills, bukan untuk tumbuk orang lain. Betul. So yang ini sukan tempo yang sangat Ya, istimewa. betul. Kalau contohnya kalau kita kata macam mungkin sukan taekwondo ke ataupun sukan lain di mana kita boleh betul-betul tumbuk. Tapi yang ni kita betul-betul kena buat teknik yang betul dan sampai acah-acah tumbuk. Dah sampai tapi kita kena tarik balik. Gaya tu. Ini kata menang gaya lah kita kata kan. Menang gaya, bagi gaya tu habis baru kita akan dapat point. Okey, itu yang penting So saya nak tanya, kalau ada apa syarat-syarat yang boleh macam menyebabkan macam disqualified ke, penalty ke? Okey, untuk disqualified di mana kita berlaku secara sangat agresif. Kita tumbuk keluar darah ke ataupun kita secara membuat ancaman kepada mereka ke. Ini semua antara-antara yang boleh menyebabkan dia jadi disqualified lah. Okey, ini yang kita perlu kena tahulah untuk yang karate community ni. Okey, so Aruna, so apa keperluan psikologi sukan yang dalam karate yang you boleh kongsikan kepada kita? Okey, sebenarnya ada 8 step. Kalau base daripada apa yang saya tengok, apa yang selama saya dalam sukan karate ini, ada 8 perkara yang saya rasa penting untuk atlet-atlet ataupun di mana kalau siapa yang nak mencuburi sukan karate ini perlu tahu pasal benda ni. Yang pertama adalah disiplin yang sangat tinggi. Okey. Kena habiskan kerja. Itu yang penting. Itu yang first. Kena habiskan kerja. Alright? Yang kedua adalah di mana kita nak kena bagi komitmen yang tinggi, konsisten. Komitmen tu mesti kena konsisten. Sebab macam saya cakap tadi kan, ia melibatkan technical, tactical dan psychological skill. Betul. Di mana kita nak habiskan kerja kita. Sebab umpire akan bagi markah dengan cara kita habiskan tumbukan kita, dengan habiskan sepakan kita. Kalau dia rasa macam tak habis, markah tak akan sampai. Contohnya. So, ini adalah satu di mana kita kena bagi komitmen 100%. Okey? So saya ada satu persoalan. Ya. So dalam yang you demonstrate yang skills itu kan, dia selalu ada jeritan. So Okey. yang jeritan itu memang ada macam contribution towards yang sukses ke, yang berjaya ke, yang tak ada ke, macam Okey, mana? untuk yang bunyi itu sebenarnya adalah salah satu cara di mana kita nak memberitahu yang kita sebenarnya dah membuatkan satu aktiviti ataupun satu pergerakan. So kita habiskan dengan bunyi, satu lagi satu kita kata kita nak keluarkan energi kita dan nak bagi 100%. So kita tak nak sekat benda tu. Sebab ini adalah lagi macam saya cakap tadi kan, macam Jin cakap pun tadi, ini adalah sukan persembahan di mana kita kena sembahkan betul-betul. Maksudnya tunjuk betul-betul apa yang kita buat. So yang ini akan membantu mereka dapat nak macam markah dari yang dia punya pujuri. Ini atau akan apa. ini juga boleh menyebabkan permarkahan, cara-cara permarkahan diberikan dengan lebih baik sebenarnya, dengan memberikan suara yang tinggi, macam seolah-olah bagi suara yang sangat bagus untuk itu. Okey, yang ketiga adalah self control. Macam kita sebut tadi kan, dalam karate ni self control ni sangat penting sebenarnya. Sebab apa? Kita tak nak menyalahi undang-undang dia. Betul tak? Kalau kita tiba-tiba dah excited, tiba-tiba tumbuk, tak pasal-pasal disqualified. Mungkin kita ada kemampuan tapi kita disqualified sebab kita tak ikut peraturan. So self control tu sangat penting lah. Yang keempat adalah kita kena ada konsentrasi yang sangat tinggi. Sebab macam saya sebut tadi lah, di mana kalau dalam game tu ada banyak strategi. Kalau kita tengah tak leading ke ataupun kita tengah leading ke, so maksudnya bila kita leading mungkin kita punya konsentrasi untuk nak attacking ataupun kita nak defense terpulang. Sama juga untuk yang tengah tak lead. So mungkin diorang boleh kata okay, I nak pergi agresif sekarang ni contohnya. Alright, concentration dalam karate sangat-sangat penting sebab kita ada 3 minit sahaja. Walaupun nampak macam singkat tapi ianya sangat lama. Okey. Yang kelima adalah
daya jangkaan yang tinggi, anticipation yang tinggi. Betul tak? Sebab apa? Seolah-olah kita, itu yang pentingnya saya tadi cakap kan, kita kena belajar menulis dan sebagainya, sebab daya jangkaan ni di mana kita dah boleh jangka apa akan terjadi. Kalau dia datang depan, saya perlu tumbuk ke, saya nak ambil opportunity. Sebab dalam karate ni, dia sesaat saja. Kita nampak that opportunity, kita nak terus pergi. Tapi kalau kita lama sangat berfikir, kita punya rem tak sampai ke, lag ke, terus terlepas peluang tu. Bila terlepas peluang tu, nak create balik peluang tu agak susah. Yang keenam adalah kawalan emosi. Okey, kalau kita tak kawal emosi, susahlah, betul Kita kena tahu, kalau let's say kita dah tengah frust, tahu kita nak attack tu tapi kita frust. Terus kita buat strategi yang salah ataupun teknik yang salah. Apa kita kata, menghilangkan tenaga, buang tenaga je tapi tak dapat hasil. Okey, alright. Dan yang ketujuh adalah berkeyakinan. Of course lah, dalam mana-mana sukan pun keyakinan tu sangat penting. Tapi dalam karate sangat penting sebenarnya. Sebab apa? Kita dapat point dengan attack orang. So kalau kita takut-takut, tak nak pergi, asyik duduk melompat je 3 minit, Tak akan dapat point. So buang masa je lah. Okay, right? So kita kena yakin untuk nak attack, kita kena yakin untuk nak belajar defend. Dan yang lain, last sekali adalah competitiveness. Di mana kita berdaya saing. Sebab setiap sukan macam karate ni kan, dia adalah sukan yang sangat tinggi dia punya konsisten dia dan sebagainya kan. Di mana dia kena berdaya saing, dia kena agresif. Ada point agresif dia. Betul kan? Ini adalah 8 yang di mana saya tengok dan saya rasa ini adalah sangat penting dalam karate. Keperluan psikologi ni. Kalau kita boleh tick semua, maksudnya dah cantik. Okay. So, yang seterusnya, saya boleh tanya apa teknik-teknik atau cara-cara untuk kita implementkan macam mana kita untuk meningkat kemahiran ini tak? Okay, right. Ini adalah berdasarkan cara kerja saya. Okey, kita dah nampak ini adalah membantu atlet-atlet kita. Yang pertama adalah atlet profiling. Apa tu atlet profiling? Profiling adalah kita mengambil satu analisis tentang diri anda. Okey? Untuk sukan karate ni kita ada 3 benda macam saya sebut tadi kan di awal rancangan pun kita sebut kita ada 3. Satu technical, satu tactical dan psychological skill ataupun kemahiran psikologi ni. Di mana kalau kita tak ada teknik yang kuat tapi kita strength, kita punya strategi bagus, mungkin kita boleh pergi tapi markah mungkin tak boleh nak pergi jauh. Kalau kita ada dua ni very strong, tactical dengan technical, tapi mungkin psychological skill tak berapa nak strong. So jadi akan jadi susah. Kita akan jadi macam tak confident padahal kita punya teknik dah cantik dah ni. Tapi tak confident pula. Okey? Untuk karate ni kita akan bandingkan untuk teknik side, kita akan cakap untuk kita punya teknik tumbukan, teknik sepakan kita. Okey, kita nak tahu sejauh mana. Kalau hari ni saya bincang dengan atlet, kita akan tanya, hari ni berapa awak rasa teknik untuk awak? Selalunya kita akan ambil dalam sebulan sekali ataupun mungkin 2 minggu sekali untuk nak tahu sejauh mana you dah belajar. Ini lebih kepada self report sebenarnya. Kita menganalisis diri kita sendiri dan memberitahu. Untuk tactical part pula di mana kita akan tanya sama ada untuk karate macam mana-mana sukan martial pun kita akan selalu kata respect your opponent. Itu sangat penting. Kan kita mempersembahkan seni ni adalah untuk nak meningkatkan kemahiran kita dan meningkatkan kemampuan kita. Kita bukan nak fight, nak tumbuk dia, tak nak bagi dia berdarah. Bukan itu niat kita sebenarnya. Okey, alright. Yang ketiga of course psychological skill. Okey, goal setting, self talk, apa lagi motivation, you punya confident. Ini semua kita boleh tengok dan kita boleh self report balik. Contohnya kalau kita kata nak pergi untuk competition yang sangat tinggi, dia punya capacity macam kita kata K1 lah, K2 kan, antara-antara yang level-level tinggi, of course atlet akan rasa gugup. Atlet akan rasa confident mungkin tak sampai 100%. Tak salah sebenarnya benda tu. Macam saya selalu sebutkan, tak salah benda tu sebenarnya. Tapi bila everything come in one, whole package lah. Kan? Taktik pun ada, teknik pun ada, psychological skill pun ada. Cukup rasa, cukup cantik, boleh dah pergi lawan. Betul lah? Betul. Okay. Lagi satu, yang perasaan gugup memang sangat normal dalam competition. So kalau you tak rasa gugup, yang ini ada bukan normal lah. So actually yang ini ada problem sikit lah. Tapi perasaan gugup memang kena ada dalam competition, especially dalam sukan tempoh. Betul, betul. Kalau tak nervous, rasanya tak cukup rasa lah tu. Tak cukup garam lagi. Kena nervous sikit lah. Okay? Baru kita tahu yang kita dah ready untuk that competition. Yang kedua adalah di mana saya biasakan minta atlet-atlet saya untuk tulis skrip. Minta diorang jadi script writer.
Di mana scriptwriter ni adalah di mana kita akan kombinasikan beberapa teknik psikologi ni, di mana contohnya seperti imagery, self-talk, lepas tu kemampuan diri sendiri di mana, dan macam mana kita nak menggerakkan daripada point A sampai point B ataupun point C sampai point habis. Contohnya daripada awal, apa yang saya perlu buat, bangun pagi, apa yang saya tulis segala detail. So maksudnya macam Jin cakap tadi kan, kita ada masa memory di mana kita boleh ingat benda tu, dan bila kita rasa gugup, kita rasa tak boleh nak function, boom, benda tu akan datang balik dalam minda kita. Bersedialah. Maksudnya macam kita practice untuk exam lah. Kita biasa buat latih to be. Lama-lama benda tu nampak soalan je, ini dah buat dah sebelum ni. Betul tak? Tadi kita katakan anticipation sangat penting juga, sebab kalau kita tak ready untuk apa yang akan berlaku, so when your opponent start to hit you and you suddenly macam, saya tak sangka dia akan buat strategi yang ini, so you akan kalah pada momen itu sahaja. So kalau you dah anticipate apa berlakuan yang dia mungkin akan buat, so yang ini ialah strategi yang untuk diri sendiri. So you memang pada masa itu you akan rasa saya ready untuk fight. So keyakinan diri pun akan meningkat. Satu akan lead kepada another one. So bila kita ada semua ni, dia akan membantu kita. Yang penting adalah kita akan meningkatkan keyakinan diri kita. Kan kita tahu tadi, kita dah tahu kemampuan kita kat mana. Sekarang kita dah naikkan keyakinan diri kita. Ini step yang kedua. Kalau untuk yang step ketiga yang selalu kita buat adalah activation. Ini yang selalunya macam dua ni adalah sebelum kita nak pergi perlawanan, dalam training dan sebagainya. Tapi activation ni adalah di mana kita nak buat semasa sebelum diorang pergi, betul-betul sebelum pergi competition tu. Maksudnya kita start dengan cara macam mana? Breathing dulu. Breathing, kita tak nak breathing lembut, tak nak bagi body relax sangat. Kita nak breathing yang kasar sikit. Kita nak bagi banyak oksigen masuk dalam diri kita supaya kita rasa bersedia, bertenaga untuk nak pergi. Sebab ini adalah saat kita 3 minit tu. Kita nak pastikan everything yang kita learn, kita nak bagi. Yang kedua adalah pastikan warm up yang cukup. Masa warm up tu kita boleh masukkan dengan self-talk. Okay, I want to hit him like this, I want to tackle him like this. So perkataan-perkataan yang very specific. Kalau kita ingat balik kan, kita ada dua cara kan, motivational dan instructional. Maksudnya kita nak bagi arahan untuk diri kita. Macam mana nak buat aktiviti nanti, ataupun macam mana kita nak pergi berlawan. Okey, yang ketiga pula tadi nanti kita bagi immediate reflection kepada kita juga. Okay, I need to do this, I need to do this, and I can do that. So this is kind of activation. So kita nak bersedia masuk dalam competition. Kita panggil pre-performance routine lah untuk yang ni. So yang ini pun adik-adik dah boleh belajar macam mana nak buat benda tu. Kena konsisten. Itu yang saya cakap tadi. Sukan karate ni perlukan konsisten. Tak boleh kata A cakap hari ini buat A, lusa buat B, lusa buat C, jadi susah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, saya harap adik-adik dah banyak belajar pasal sukan karate dan keperluan psikologi sukan dalam karate ni. So kita kena belajarlah cara-cara untuk dah spesifik. Sebelum ni kita belajar secara terseluruh dan sekarang kita nak belajar secara spesifik. So pastikan adik-adik dapat belajar dan ikut step-step yang diberitahu. So Jin, ada apa-apa take away message ke untuk kita punya adik-adik ni? Okey adik-adik, so tadi Aruna dah cakap banyak suggestion terhadap macam mana kita boleh meningkatkan prestasi kita dalam macam mana kita boleh aplikasikan psikologi sukan terhadap sukan yang ini, sukan kumite. So kalau adik sekarang sedang berlatih karate, so ini ialah apa teknik yang you boleh dapat dan practice dia. So sebab practice makes perfect. Kalau you practice dengan yang baik, you akan merealisasikan impian you. Okey adik-adik, soalan untuk hari ini adalah apakah keperluan psikologi sukan yang penting untuk sukan karate kumite ni? So fikirkan dan selamat menjawab. Okey, kita tahu sukan karate ni perlukan disiplin. So tanya dengan diri sendiri, adakah adik is discipline enough? Are you commitment enough and you want to do your best? Okey, itu sahaja untuk episod hari ini. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Jin dalam rancangan Minda Juara.
KPM